trajektori TUDM dari Fleet LCA ke MRCA. Dalam plan CAP 55, Tentera Udara Diraja Malaysia merancang perolehan 36 buah pesawat Fleet LCA yang bernilai 8 bilion dalam dua fasa, Rancangan Malaysia ke-12 18 unit dan Rancangan Malaysia ke-13 18 unit. Perolehan 36 unit pesawat mempunyai dua objektif, iaitu melatih juruterbang baru dan pesawat penyerang ringan. Ketika ini, TUDM menggunakan pesawat BAE Hawk 100 dan Hawk 200 serta MB339 Armaci bagi tujuan latihan dan penyerang ringan. Sejak tender dibuka dan tarikh tutup dilanjutkan hingga 6 Oktober 2021, banyak syarikat menunjukkan minat dengan memperolehi dokumen tender, walaupun TUDM tidak menyatakan syarikat-syarikat pembina secara rasmi. Akhirnya, hanya 6 syarikat yang mengesahkan dalam persaingan tender fasa 1 ini. Syarikat-syarikat tersebut adalah Hindustani Aeronautics dari India Tejas, ATSC MiG-35, China Cetic L-15, Korea Industrial Aerospace FA-50, Turkey Aerospace Industry Herjet, Leonardo Italy M346. Akhirnya JF-17 Pakistan yang disebut-sebut antara pesaing sengit tidak membina tender. Ini mungkin untuk mengelakkan konflik of interest dengan Cetic dari China yang menawarkan L-15. Umum mengetahui JF-17 tanda dari Pakistan menggunakan teknologi China. Antara spesifikasi 18 unit pesawat, 8 fleet dan 10 LCA adalah berkupayaan misi udara ke udara dan udara ke darat, kupayaan area refueling, persenjataan termasuk misil BVR dan kelajuan supersonik. Juga bagi merancangkan industri pertahanan negara, 30% spare parts perlu dihasilkan dalam negara. Nampaknya, setiap syarikat mempunyai SCAD bagi merebut tender TUDM. Namun, masing-masing juga mempunyai kelemahan yang boleh dieksploitasi oleh pesaing. Pada pendapat admin yang kerdil, hanya 4 syarikat yang layak menjadi finalis untuk tender pesawat Fleet LCA fasa 1. TUDM berpengalaman menggunakan MiG-29 dan meneruskan penggunaan Su-30 MKM. Kedua-dua jenis pesawat Rusia ini diletakkan di bawah tanggungjawab ATSC bagi tujuan maintenance. Kini setelah menimba pengalaman yang banyak, ATSC dengan kerjasama pihak pengeluar asal bersedia menawarkan MiG-35. Tetapi MiG-35 yang boleh dikategorikan sebagai medium MRCA menimbulkan persoalan. Adakah ia over specification bagi tujuan latihan dan peranan LCA tersendiri? Dengan situasi terkini perang Rusia-Ukraine, MiG-35 boleh mengucapkan selamat tinggal kerana embargo atau sekatan, terutama alat ganti. Ketika ini pun TUDM sudah mula merasa tempiasnya kerana stok alat ganti di ATSC untuk Sukhoi Su-30 MKM dikatakan hanya mampu bertahan selama 2 tahun. Di sebalik JF-17 menarik diri, China menawarkan L-15 sebagai pengganti. China mungkin menawarkan kemudahan financing dan pemindahan teknologi sebagai pakej yang menarik. Namun kelebihan itu mungkin hilang disebabkan sikap China yang berterusan kerap menceroboh kawasan perairan sejak kebelakangan ini. Pencerobohan pesawat-pesawat pengangkut taktikal China pada 31 Mei 2021 antara faktor penyumbang kepada keputusan TUDM menyegerakan tender Fleet LCA. Seperti MiG-35, peluang pesawat Hongdu L-15 makin malap. Dengan berakhirnya persaingan MiG-35 dan L-15, 4 finalis yang dijangka bersaing sengit dan berpotensi ialah pesawat Tejas, Herjet, M346FA dan FA-50. Selain berupaya memenuhi kriteria tender TUDM, keempat-empat syarikat mempunyai program pesawat generasi kelima atau 6. Walaupun ia bukanlah prasyarat dalam tender Fleet LCA, namun ia memberikan bonus kelebihan kepada setiap pesaing. Sudah tentunya dengan roadmap syarikat yang jelas, ia memberikan kesinambungan untuk TUDM dari pesawat Fleet LCA kepada pesawat MRCA generasi 5 atau 6 yang dijangka bermula sekitar 2030. Tejas memenuhi kriteria yang diperlukan oleh TUDM. Pihak pengeluar juga bersedia membuka MRO di Malaysia. Selain itu, pesawat Tejas mempunyai kelebihan dari segi serangan maritim menggunakan misal supersonik anti kapal BrahMos NG sejauh 300 km.
Namun sebahagian besar sistem Tejas adalah buatan Israel. Ini mungkin menyebabkan versi yang ditawarkan kepada Malaysia perlu melalui major modification yang akan meningkatkan kos dan isu logistik di kemudian hari. Di sebalik itu, HAL selaku pengeluar Tejas mempunyai program pembangunan pesawat generasi kelima iaitu AMCA. Mutakhir ATM mengalihkan perhatian ke arah Turki dengan komputer 8x8 adalah antara projek terbesar. Kini projek UAV jenis MALE bakal menarik minat Turki Aerospace Industry (TAI). TAI pastinya mengambil kesempatan ini bagi menawarkan pakej komprehensif yang menarik yang menguntungkan TUDM, pesawat dan UAV. Namun di sebalik itu, TAI Harrier hanya satu-satu pesawat yang belum membuat penerbangan. Prototipe dijangka diterbangkan pada tahun 2022. Ia bagi menggantikan pesawat Northrop T-38 Talon sebagai pesawat advanced trainer dan penyerang ringan tentera udara Turki. Selain Harrier, TAI juga mempunyai program pembangunan pesawat stealth generasi kelima iaitu TFX. Nama Leonardo bukanlah sesuatu yang asing bagi ATM khususnya dan agensi-agensi penguatkuasa Malaysia. Malaysia juga mempunyai pengalaman menggunakan pesawat latihan armaci. Tetapi dari segi kelajuan dan persenjataan, ia kurang menyengat berbanding pesaing lain. Apakah strategi Leonardo untuk menarik kelebihan di pihaknya berbanding syarikat-syarikat lain yang menumpukan pembangunan pesawat generasi kelima? Leonardo berganding bahu dengan beberapa firma terkemuka termasuk BAE dalam projek pesawat generasi ke-6 iaitu Tempest. FA-50 Korea antara calon yang hangat diperkatakan. Pesawat yang mempunyai similarities dari enjin dan persenjataan dengan pesawat FA-18D Hornet TUDM, memudahkan sistem logistik secara amnya dan kemahiran kru secara khususnya. Namun negara sekeliling seperti Thailand, Indonesia dan Filipina yang memiliki pesawat yang sama bakal mengurangkan kelebihan TUDM jika memiliki versi yang sama. KAI bijak mencongak dengan menawarkan versi terkini iaitu Block 20 dengan option tingkat upaya ke versi mini MRCA di masa hadapan. Seperti pesaing-pesaing lain, KAI juga mempunyai pembangunan projek pesawat generasi kelima iaitu KFS Borame. Di sebalik persaingan empat penjuru, admin menjangka Tejas dan Harrier berkongsi tempat ketiga dalam pilihan fleet LCA. Walaupun kerajaan India sering kali melaungkan polisi Made in India bagi menyokong industri pertahanan negaranya, namun ia sering kali terpalit dengan kontroversi dan skandal seperti projek kereta kebal utama Arjun. Malah pembangunan Tejas juga mengalami kelewatan yang serius. Tentera udara India juga memesan Tejas dalam jumlah yang kecil yang akhirnya menjadi persoalan media negara itu. Berbeza dengan Turki yang meletakkan keyakinan terhadap pesawat Harrier yang bukan saja bakal menjadi pesawat latihan dan serangan ringan, malah akan mengeluarkan versi maritim yang bakal beroperasi bersama TB3 Bayraktar di atas kapal pengangkut pesawat Turki yang pertama, TCG Anadolu. Ini berbeza dengan India yang mengetepikan Tejas sebagai calon pesawat untuk aircraft carrier-nya, sebaliknya menyenarai pendek pesawat Boeing Super Hornet dan Rafale. Di sebalik tawaran pengeluaran Harrier di Malaysia, faktor masa yang merencatkan kelebihan Harrier di mana TUDM tidak mahu mengambil risiko sebagai pengguna pertama. Manakala Leonardo dijangka mengisi tempat kedua mengekori rapat KAI FA-50 sebagai calon pilihan pertama fleet LCA. Kontroversi penawatan lebih awal pesawat latihan MB339 Armaci yang dikaitkan dengan masalah teknikal meresahkan pemikir-pemikir TUDM. Adakah fleet LCA Leonardo bakal mengulangi episod yang sama? Manakala pesawat KAI FA-50 dilihat memiliki kelebihan dari pelbagai sudut, KAI juga menawarkan pemasangan radar ESA yang dibangunkan oleh firma tempatan yang juga bakal digunakan oleh KFS Borame. Pilihan senjata tambahan ialah misal cruise Taurus. Itu cuma pendapat admin melalui sumber-sumber dan maklumat semasa. Walau apa jua pun,
kita harus meletakkan kepercayaan kepada pembuat dasar TUDM yang akan mencorakkan landscape pertahanan negara. Min mengucapkan selamat ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia yang ke-64 yang bermula pada 1 Jun 1958.